Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4 yang cikgu sayangi sekalian. Kita berjumpa lagi minggu ini ialah minggu yang ke-25. Kita akan belajar cara tahun 4, unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, bahagian yang kedua. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 110 dan 111. Sebelum kita teruskan video pada kali ini, seperti biasa, kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel cikgu, bolehlah berbuat demikian supaya anda tidak ketinggalan dengan video baru yang akan datang. Standard pembelajaran kita pada minggu ini ialah 5.1.3, mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. K5.1.4, menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Pendahuluan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Baginda dibantu oleh Bendahara dan Laksmana yang merupakan pembesar utama. Bahawa Sultan ada Bendahara dan ada Laksmana. Tokoh-tokoh ini membawa kegemilangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Peranan Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang kukuh, terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain. Besar ya peranan Sultan ni pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Peranan Sultan, peranan pembesar-pembesarnya, Bendahara dan Laksmana. Okey, kita akan lihat peranan Sultan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok peranan Sultan. Okey, nombor 1. Sultan akan berbincang dengan para pembesar mengenai hal pentadbiran. Dia akan bincang buat mesyuarat. Mesyuaratlah lebih kurang itu. Dan Sultan ini peranan dia ada sebagai lambang perpaduan. Nak ada perpaduan di kalangan rakyat, kena ada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, bagai anak ayam kehilangan ibu dia, ke hulu ke hilir, pergi jalan yang tak tahu, tak ada arah. Dia kena ada leader, dia kena ada pemimpin, baru dia ada perpaduan. Jadi Sultan adalah pemimpin pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sultan ni dia akan menerima kunjungan pedagang asing. Kalau tetamu-tetamu besar daripada luar negara, Sultan yang akan melayan mereka. Sebabnya biasanya memang macam itulah. Kalau kita dah pergi rumah orang, kita akan berjumpa dengan tuan rumah dia kan. Tuan rumah, bos rumah tu. Kalau murid-murid datang ke rumah saya dengan keluarga, mesti jumpa saya. Mesti saya yang layan. Kalau anak yang layan, rasa tak berapa nak kena. Nak saya juga, sebab saya adalah ketua rumah ni. Jadi kalau selagi tak jumpa, selagi itulah hati tu gundah gulana. Macam tu. Dia perumpamaan nanti
bila berada di dalam syurga, kita teringin nak bertemu pemilik syurga. Apa ni, kita yang mencipta kita ingin nak tengok. Kita nak tengok. Selagi tak dapat tengok, selagi tu hati gelisah. Macam nak tengok. Bila dah tengok, hati pun gembira. Macam tu ya. Menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Dia kerajaan China, kerajaan India, kerajaan Thailand, ada hubungan. Kerajaan Indonesia, nak kena ada hubungan yang baik di kalangan jiran-jiran kerajaan tu, barulah kuat. Kalau asyik berperang aja, bergaduh, macam mana nak kuat? Betul tak? Itu bijak, kena bijak, pemimpin kena bijak. Kemudian Sultan ni adalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu yang menjaga agama Islam, urusan segala macam, itu mesti mendapat kelulusan, dijaga oleh Sultan. Dan adat istiadat Melayu dia ada adat-adat dia, banyak adat Melayu. Itu Sultan lah yang menjaga adat-adat tersebut. Yang ketujuh, menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan inilah yang menentukan negara tu akan maju ke mundur. Kalau rakyatnya ilmu pengetahuannya tinggi, maka negara tu akan maju. Kalau rakyatnya tolak ilmu pengetahuan, maka negara itu akan mundur. Jadi ilmu tu penting. Nak berjaya di dunia dengan ilmu, nak berjaya di akhirat pun dengan ilmu. Pandai. Nombor 8, mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Ni dia punya jajahan takluk ni Melaka ni. Asal ni Melaka kat sini je. Tapi peranan Sultan mula berkembang, kerajaan berkembang besar sampai ke Kedah sana. Itu Melaka, pusatnya di Melaka. Sampai satu ni, Semenanjung ni. Kemudian ada sebahagian daripada ni Indonesia ni, sebahagian ni Sumatera. Ini yang warna pink ni, ini adalah kerajaan negeri Melayu Melaka ni dulu. Begitu punya luas dia punya jajahan tu. Jadi dia Sultan nak kena berani lah. Sebab nak kena berani, nak kena pandai berperang, ada ilmu seni bela diri. Sebab nak mengetahui angkatan tentera nak berperang. Dulu perang kan guna keris, guna pedang, macam tu. Itu peranan Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya kita akan lihat keistimewaan tokoh terbilang. Dia sama je. Keistimewaan tokoh terbilang ni peranan juga. Peranan Sultan, peranan bendahara, peranan Laksmana. Apakah peranan mereka? Apa tugas mereka? Apa kerja mereka? Jadi kerja-kerja mereka itu adalah keistimewaan mereka. Pertama tengok Sultan, nombor 1. Sultan memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Itu peranan dia. Memajukan Melaka. Maknanya itu dia punya sumbangan peranan. Menjalinkan hubungan antarabangsa. Untuk peranan Sultan. Menjamin keselamatan dan kebajikan rakyat. Kena pastikan rakyat tu hidup sejahtera, ada pekerjaan, kesihatannya baik, terjaga, ada pemimpin dekat di bawah tu, ada ketua kampung, ada penghulu, tu kena jaga. Itu bukan senang.
nak menjaga organisasi, bukan senang. Jadi sultan memainkan peranan yang sangat penting, menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini sama macam yang tadi kat atas. Bendahara, apa kerja bendahara? Tugasnya, bendahara ni tugasnya ialah menasihati sultan. Yang tinggi siapa? Sultan ke bendahara? Mestilah sultan tinggi. Mesti sultan tinggi. Siapa yang lantik bendahara? Sultan kan? Kalau bendahara tak, kalau sultan tak nak lantik bendahara, tak jadi bendahara tu. Jadi dia bernasihat. Pulanglah kepada sultan nak ikut ke tak nak ikut. Nasihat kan? Bukannya arahan. Tak boleh mengarah, bendahara tak boleh mengarah. B, meluaskan jajahan takluk Empayar Melaka. Dia membantu sultan, bersama-sama dengan sultan, meluaskan jajahan, mencari pertempatan baru. Itu semua untuk rakyat. Untuk rakyat. Membantu sultan mengembangkan Melaka sebagai pusat agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dianuti oleh penduduk pada waktu itu. Kesan daripada dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang mengislamkan tanah Melayu. Pemangku sultan semasa sultan Gering. Tahu Gering? Gering ni sakit. Sultan sakit, yang akan memangku, mengambil alih, itu ialah bendahara. Ataupun sultan pergi ke luar negara buat lawatan, bukan sehari dua, berbulan-bulan, jauh, naik kapal laut, berbulan-bulan pergi. Habis dalam masa itu siapa nak jaga negara? Bendahara lah jaga. Menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Dari banyak-banyak pembesar begitu, dia ketuanya. Yang semua orang kena ikut kata dia. Mula-mula sultan dulu. Lepas tu kalau sultan tak ada, bendahara. Tinggi kuasa bendahara ni. Menjadi ketua diplomat. Kalau pergi ke luar negara ataupun ada utusan nak pergi ke luar negara untuk untuk macam kadang-kadang ada macam ni, diplomat, kadang-kadang nak menjaga hubungan antara kedua belah negara, perlu ada pegawai-pegawai yang melawat ke negara yang mereka menjalinkan hubungan itu, dan mereka pula menghantar. Jadi itu macam diplomat, duta, pegawai yang menghubungkan antara kedua negara. Kemudian bendahara juga adalah menjadi ketua hakim. Ketua hakim di tempat pengadilan, iaitu balai bendahara. Dia ada bendahara. Kalau ada isu-isu jenayah ke, perbicaraan ke apa ni, bendahara adalah ketua hakim. Dan mengetuai angkatan perang. Kalau perang dia ke depan. Bukan jalan-jalan. Perang depan. Bukannya depan tu dia kat belakang, pengikutnya kat depan dulu. Dia dulu depan. Okay, Laksmana. Apa beza bendahara dengan Laksmana? Laksmana ni tugas dia lebih di pelabuhan dan juga di laut. Kalau pedagang-pedagang yang berniaga di pelabuhan, tu Laksmana jaga. Kalau ada berkaitan perairan, sebab kenderaan pengangkutan utama pada waktu itu adalah kapal laut yang besar, adalah kapal laut, kapal perdagangan. Mereka bawa hasil-hasil niaga perdagangan itu menggunakan kapal laut. Di situlah ada musuh,
musuh-musuh mengancam kapal-kapal tersebut, seperti ancaman lanun. Kalau peranan kalau mereka berperang pun berperangnya di laut. Sebab masing-masing menggunakan laut untuk bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Laksamana ni akan mengetuai angkatan laut Melaka. Laksamana ni tu sebab Laksamana tu tentera laut guna Laksamana. Dia khas untuk laut. Mengetuai angkatan laut Melaka dalam melakukan serangan terhadap musuh. Kemudian Laksamana ini melilingi Sultan dengan menjadi pengawal peribadi Sultan. Laksamana apa yang pertama tu? Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah. Macam mana kisahnya? Laksamana Hang Tuah ni masa bendahara Tun Perak, kalau saya Tun Perak diserang oleh orang yang mengamuk, dan Laksamana ni dia menolong mempertahankan bendahara pada waktu itu. Pada waktu pegawai keselamatan lari kerana orang yang mengamuk tu bukan calang-calang, pandai berlawan, tapi Hang Tuah memang masa kecil dah dia dah bunuh dah perompak laut ni, lanun. Dia dah ada pengalaman masa kecil dah bunuh lanun di laut. Boleh tengok cerita dia lah, cerita Hang Tuah. Jadi bila dia dah jadi pembesar, maka dibaginya menjaga keselamatan di laut. Mengetuai utusan. Kalau misalnya kerajaan tu nak hantar apa-apa ke negara lain, mengutuskan sesuatu melalui laut, ni Laksamana bertugas. Keluar negara lah, keluar negara, pergi negara-negara yang lain, negara China ke, negara India ke dan sebagainya. Macam tu dibawa, dihantar Laksamana. Seterusnya, langkah menghargai tokoh terbilang. Untuk menghargai tokoh-tokoh ni, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dibuat? Ada banyak cara. Yang pertama, menamakan nama tokoh di bangunan, di permis, di bangunan atau jalan utama negara kita. Ini cikgu bagi contoh gambar ni. Ada jalan Hang Tuah, kemudian ada jalan Kuching. Jangan tanya kenapa jalan tu kucing. Jalan banyak kucing, dia tak tahu. Ada jalan Tun Razak pun tokoh, tapi ni tokoh terbilang zaman Kesultanan Melaka. Jadi Hang Tuah, tengok nama Hang Tuah tersemat, disebut orang setiap hari. Itu adalah cara kita menghargai tokoh. Tak mustahil satu masa nanti ada di antara kamu yang mungkin akan menggunakan nama kamu untuk nama jalan. Jalan ada boleh bertukar-tukar. Mungkin jalan tu pada waktu itu tidak begitu sesuai nama. Ada nama jalan tu saya tengok jalan hampa. Hampa, perasaan hampa. Tak tahulah hampa murid mana, tapi ada nama-nama yang kurang sesuai. Jadi boleh tukar nama kamu. Tapi nak kena ada lah sumbangan. Dan sumbangan tu mestilah besar. Kalau sumbangan kecil je, bagi sumbangan 50% kat kawan tu, tak ada lah. Tak ada. Dan sumbangan yang besar baru dibagi nama jalan. Okey. Dan kalau nak menyumbang tu kena ikhlas lah. Buat tu jangan kerana nak dapat pula nama ditulis dekat jalan ke, dia buat bangunan. Jangan macam tu. Kita memberi tu mesti ikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Ikhlas tu maksudnya kita buat tu jangan bukan kerana orang. Orang suka ke, orang tak suka ke, kita menerima, kita bersedekah.
memberi sumbangan. Orang suka ke tak suka ke, sebab kita tahu niat kita tu memang baik, niat kita tu lillahi ta'ala. Jadi orang tak suka pun kita pun tak peduli, yang penting Allah suka. Macam tu, kita teruskan. Jangan sikit je lepas tu merajuk dah tak buat sumbangan. Teruskan teruskan menyumbang. Okey. Kemudian kita boleh mendokumentasikan sumbangan tokoh, jadikan dia buku, jadikan dia majalah, jadikan dia jurnal. Tahu jurnal tak? Dia kajian ilmiah, supaya dibaca, dihayati, dilihat. Dokumentasi itu maknanya disimpan dalam bentuk penulisan, gambarnya ada kat situ. Ketiga, menjadikan sebagai ikon negara. Dalam bidang-bidang tertentu lah. Kalau macam kalau misalnya contohnya hang tua tu ialah kepahlawanan, mempertahankan diri, bijak, taat. Jadi kita jadikan dia ikon lah. Macam tu. Keempat, memberikan pendedahan kepada pelancong asing. Memberi itu tadilah, kalau misalnya pelancong datang ke Malaysia kan, dia nak tanya, dia nak tahu kan, ni bangunan apa ni? Kita cerita lah, ini bangunan ni sejarahnya begini, tokohnya begini, dia pun okey. Macam tu kan, terkenal. Dia balik ke negara dia pun cerita. Tapi zaman sekarang dia tak macam tu. Zaman sekarang ni dia buat vlog, dia jalan pergi mana-mana, dia buat vlog. Jadi ada, kalau banyak subscriber dia, jangan lupa subscribe. Saya punya kan, lagi banyak dia, jadi orang tengok. Dia tengok dekat luar negara, macam ni. Ada jalan hang tua, macam tu kan. Boleh juga menerbitkan lebih banyak buku tentang tokoh terbilang. Ini contohlah buku tokoh agung Melayu. Contohnya dia buat buku, dalam tu ada nama-nama tokoh-tokoh. Dia terus dibaca oleh generasi yang akan datang. Seterusnya, boleh dengan cara membina muzium tokoh terbilang. Muzium, dalam tu ada galeri, apa-apa yang berkaitan dengan tokoh. Mungkin gambar tokoh, mungkin ada rumah buatan yang sama dengan tokoh. Mungkin ada binaan tokoh, macam itulah, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk tujuan pendidikan. Menyebarkan kesemuanya tokoh terbilang melalui media sosial seperti Facebook, seperti YouTube, seperti TikTok. Ada beberapa orang yang menceritakan kembali tokoh-tokoh tersebut dalam bentuk yang lebih menarik, sesuai dengan penonton. Dengan ada latar muziknya di belakang, dengan cara bercerita yang menarik, dengan bagaimana mengolah cerita ataupun bagaimana penceritaan itu, cerita dengan baik. Ada orang tu dia pandai bercerita. Ini maknanya bercerita tentang tokoh-tokoh. Maka itu satu cara kita nak mengiktiraf mereka, menghargai mereka. Menerbitkan biodata mereka. Contoh ni lah, Laksamana Tua. Kedudukan hamba dalam lapisan masyarakat berubah selepas dianugerahkan jawatan Laksamana Melaka. Menjaga keselamatan perayaan Sultan Melayu Melaka, menjadi utusan atau diplomat, menjadi pegawai peribadi Sultan, menjadi keselamatan pedagang. Apa tu menjadi keselamatan? Menjaga, ni bukan menjadi ni, menjaga keselamatan pedagang yang berdagang di Melaka,
melaksanakan perintah Sultan pada bila-bila masa. Mission Impossible, Sultan kata ni buat, benda-benda yang ni dia boleh buat. Jadi bukan sebarangan orang ni yang boleh menjadi laksamana ni. Ilmu mempertahankan diri mesti cemerlang. Excellent. Okay. Jadi murid-murid, untuk minggu ini cikgu bagi tugasan. Okay, tugasan muka surat berapa tadi? Cikgu bagi tadi. Muka surat buku aktiviti muka surat 67 dan 68. Mula-mula ada buku tu dalam tu ada. Kalau tak ada, cikgu akan bagilah dalam grup kelas. Cikgu akan bagi tugasan macam ni. Boleh print. Kalau tak nak print, macam mana cara pun. Macam mana cara dalam Sabtu Ahad yang akan datang nanti, siapa yang masih lagi bukunya ada di sekolah, kamu ibu bapa kamu boleh pergi ambil cikgu-cikgu dah. Kumpulkan dan boleh ambil buku tu. Jadi muka surat buku aktiviti 67 dan 68 ni kamu kena buat berdasarkan nota yang cikgu dah ceritakan tadi. Yang cikgu ceritakan tu nota tadi tu lah ada. Daripada pendahuluan yang cikgu dah bagi peranan Sultan dan Kesultanan Melaka, ada kemudian keistimewaan tokoh terbilang peranan Sultan, dah ada. Kemudian langkah bagaimana nak kita menghargai tokoh tersebut. Jangan kita abaikan. Kita kenalah bersyukur, kita kenalah menghargai sumbangan mereka, berterima kasih, mengingati mereka. Okay. Jadi kamu buat tu je, 2. Kemudian kamu cuba hantar pun berbagai cara, dan masa pun tidak terikat. Tapi janganlah tangguh-tangguh, nanti kerja banyak, tak siap-siap. Dan jangan lupa isi kedatangan jangan lupa. Sebab kalau kamu tak isi kedatangan, nanti cikgu kena buat laporan kehadiran mata pelajaran. Laporan kehadiran mata pelajaran cikgu akan serah kepada guru kelas. Unit 8 ni, untuk tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ni, cikgu bagi pada 3 bahagian. Minggu hadapan masih lagi tajuk tokoh terbilang Kesultanan Melaka, cikgu akan buat bahagian 3. Sekian sajalah pengajaran cikgu pada minggu ini. Cikgu harap kamu faham dan boleh membuat tugasan dengan baik. Okay, murid-murid yang saya sayangi, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga kebersihan, elakkan berkumpul dekat dengan orang yang di luar sana. Kita pun tak tahu dia ada COVID ke tak ada COVID. Sentiasa berhati-hati, sentiasa berdoa. Baik, sekian sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.